Okay guys, what's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudah menonton Saja Sembang. Jangan skip video ni. Ini berita yang amat penting. Korang sebagai penerima STR. Korang dah tengok dah belanjawan tadi 2026. Mungkin korang lihat. Aku susah nak nampak sebab tak ada infografik kan. Tak tahu. Dalam berita kata ada naik. Dalam ni ada kata turun. So mana satu ni kan? Tapi dalam episod ni aku akan jelaskan satu persatu. Yang mana berita ini mungkin agak mengecewakan bagi setengah pihak sebagai penerima STR yang mengharapkan STR tunai itu ditetapkan atau dikekalkan ataupun dinaikkan. Okey? Tetapi untuk pengetahuan korang, sebenarnya STR untuk 2026 diturunkan RM300. Ini sebenarnya bagi kategori yang berpendapatan 2,500 ke bawah, miskin-miskin tegar, yang mempunyai anak 5 orang ke atas. Okey? Jom aku nak tunjukkan kepada korang semua bukti bahawasanya perkara ini sudah pun dibentangkan. Jom. Okey guys, ini merupakan STR 2025. Kita lihat sahaja pendapatan isi rumah 2,500 ke bawah yang mempunyai 5 orang anak ke atas, iaitu RM2,500. Jumlah keseluruhannya. Aku tak cerita satu-satu dah sebab aku nak cerita comparison. Okey, jumlah ini yang disebutkan dalam belanjawan 2026 petang tadi. Okey, so kalau kita lihat kepada SARA pula. Okey, bagi kategori isi rumah ini mereka akan dapat RM2,100. Okey, RM2,100. Okey. So, ini merupakan petikan, okey, skrip pembentangan petang tadi. Okey, so aku nak highlightkan yang mana kita fokuskan kepada kategori maksimum yang berpendapatan 2,500 ke bawah itu. Jom kalau kita baca kat sini, kadar maksimum diterima isi rumah ialah RM4,600. Okey, RM4,600. Jom kita tengok paparan ini pula. Okey, ini untuk STR 2025. Iaitu jumlah dia RM2,100. Okey, jom kita calculate sikit. Okey, kita tengok kalkulator ni 2,100. Ingat, ini SARA untuk jumlah maksimum itu. Lepas itu, kita tambah dengan jumlah keseluruhan bagi STR. Okey, bagi STR iaitu RM2,500. Tambah RM2,500. Sorry. Okey, jumlah dia RM4,600. So, ini RM4,600. Jumlah yang sama. Jumlah keseluruhan maksimum yang sama. Iaitu pendapatan bawah RM2,500 sebulan dengan 5 orang anak. Okey, 5 orang anak. Okey, menerima STR RM2,200. Nampak? Ada pengurangan dekat situ. Ingat, ini refer kepada kenyataan untuk tahun 2026. Okey, bagi tahun 2026. Dia cerita pasal SARA, dia cerita pasal STR. Okey, jom kita pusing balik tadi. Tadi ini 2,200 untuk STR. Jom kita pusing balik bagi kategori tadi 2,500. Okey, 2,500. So ada pengurangan dekat situ sebanyak RM300 untuk tahun 2026. So mana 300 itu pergi? Dia pergi dekat SARA 2,400. Okey, sebab apa? Pada asalnya SARA 2,100. Jom kita tengok. So, seperti mana aku cakap tadi, SARA untuk tahun 2025, RM2,100. So, ditambah RM300. Okey, dia jadi berapa? Inilah dia. RM2,400 untuk tahun 2026 punya. Okey? So, di sini apa yang aku nak sampaikan secara kesimpulannya. Okey? STR, bantuan tunai itu dikurangkan sebanyak RM300 bagi kelompok kategori maksimum ini yang berpendapatan 2,500 ke bawah dan mempunyai anak 5 orang. Okey, so kategori ini dikurangkan RM300 tunai itu dan dimasukkan kepada SARA. Maksudnya cash dah tak ada, dia lebih kepada IC tu. Tetapi kita tak tahu lagi
bagi kategori yang lain. Contohnya kategori yang berpendapatan berpendapatan 2,500 ke bawah yang mempunyai 3 dan 4 orang anak ataupun seorang 2 orang anak. Macam mana pula? Itu kita kena tunggu jadual yang mungkin akan dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan ataupun LHDN sendiri. Okay? So apa kata korang dalam hal ini? Korang boleh komen sahaja di ruangan komen di bawah. Aku terpaksakan jelaskan dalam keadaan macam ni supaya korang faham, okay, persoalan dia, adakah STR 2026 ini naik ataupun turun. So jawapan dia turun. Walaupun jumlah keseluruhan itu tetap. Ni kita nak cerita pasal STR sebab dia bantuan tunai. Kalau SARA itu of course dia naik lah, kan. Dia lebihkan SARA itu berbanding dengan cash. So aku rasa beri kemenangan kepada CEO Mydin lah, kan. Dia yang cadangkan lebihkan SARA supaya orang boleh berbelanja lebih kepada Mydin. Itu saja perkongsian. Aku Faizwan. Assalamualaikum.